Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung insya-Allah untuk slot yang kedua. Sekali lagi terima kasih banyak kerana kita dapat memberi kerjasama lah. Alhamdulillah. Makan pun sedap noh. Alhamdulillah. Jadi rezeki dah macam-macam semua. Jadi moga-moga usaha mungkin ada yang jamu makan sebagainya banyak tu diberkati oleh Allah Taala. Baik. Jadi kita sambung kepada tadi zakat saham saya petik sikit tadi makcik tanya ada anak makcik dia tu masuk saham dengan Cina ataupun dengan India campur lah kan. Dia tak ada masalah. Kalau kita melabur saham dengan orang yang bukan Islam, tak ada masalah. Dengan syarat corak perniagaan tu dia buat apa? Kalau dia buat kilang contohnya kilang apa? Kilang tayar kereta contohnya, tak ada masalah. Tapi kalau dia melabur saham dalam kilang arak contohnya, tak boleh. Gitu. Dia di sudut bentuk perniagaan yang diamalkan. Baik. Jadi kita tengok zakat emas. Zakat emas yang dikeluarkan ke atas emas fizikal. Ini ramai orang jarang keluar. Saya baru ni ada makcik mana atau bagi ni zakat ustaz bagi. Jadi zakat emas saya tahu. Jadi maknanya tak ramai yang keluarlah zakat emas walaupun saya tengok kadang-kadang zakat emas tu memang dia banyaklah dia pakai dan sebagainya. Kedai-kedai kenduri temurah panas semua hari ni. Apa panas sungguh cuaca lah ni. Mun abang kata boleh beli subhanallah. Macam-macam lah kita tengok tak apalah kan. Jadi nak abang kata hak kita pakai dengan hak kita simpan tu dia ada cara dia. Baik. Zakat dia dikenakan jika jumlah yang simpan tu melebihi ataupun 85 gram ke atas lah. Maksud dia 85 gram ke atas. Dia macamlah zakat nilai wang tadi sama juga. Untuk makluman kita, wang kita pegang tu, wang ringgit yang kita pegang tu pun adalah nilai emas antarabangsa. Jadi kita Malaysia bukan boleh ada duit, tak ada duit kesian kat rakyat lah. Kerajaan Malaysia pergi cetak, dia pergi my machine, buat duit banyak-banyak dia bagi kat rakyat. Tak boleh. Dia bukan syarat, maknanya duit kita cetak, dia tak cetak duit 100 ke 200 banyak bagi kat rakyat. Tak boleh. Dia kena bawa pergi mah berapa tan, buat pergi ke sana, dan bila pergi ke sana barulah wang ringgit dicetak. Bila dicetak mengikut harga semasa emas. Jadi maknanya duit kita ni dicetak di London kot. Maknanya bukan dicetak, kata dicetak kat mana kot, kat belah Penang ke mana tak dicetak luar negara. Kemudian ikut harga semasa emas. Jadi wang kita sebab tu ikut emas semasa. Jadi itulah keadaan realiti duit yang kita fahamlah. Baik. Jadi pengiraan zakat emas dia disebut sebagai dia lebih luas lah, tapi kita boleh faham dengan mudah sekali insya-Allah. Kiranya berbeza dengan 4 siosim berikut. Pertama, emas hias, emas bukan perhiasan, emas bercagar dan akaun pelaburan emas. Ada orang ni dia akaun pelaburan emas apa dah, duk beli dan sebagainya. Baik. Emas perhiasan ialah emas yang digunakan atau dipakai sebagai perhiasan sama ada sekali-sekala atau berterusan. Jumlah zakat dikira ke atas harga semasa emas, berat semasa, tolak nilai uruf, nilai pemakaian emas tempat, mengikut ketetapan majlis agama negeri masing-masing. Jadi, ada orang kata emas yang disimpan tak kena keluar. Emas yang dipakai, yang simpan saja kena. Tapi ada ketetapan majlis agama Islam negeri menetapkan hak pakai pun kena, hak simpan pun kena. Ya? Ya, kalau lebih pada 85 gram. Kalau ring tu 85,5 gram kena. Contohlah. Dengan syarat dia. Kalau dia pakai kurang tak ada lah kan. 1 gram pun tadi berapa? 200 lebih kan. 200 lebih. Bayangkanlah. Kadar dia banyak lah. Tapi kalau tak cukup, tak ada masalah. Kalau baik. Zakat emas, ni saya sebutlah emas macam mana nak kira sama juga.
Berat emas dia banyak mana, tolak haknya, huruf hak dia pakai, kemudian harga emas semasa RM276. Darab dengan 2.5. Harga emas semasa lah 1 gram berapa? Kemudian darab dengan 2.5. Maksud dia, kalau nak bagi mudah, nak bagi tak pening, mudah saja. Dia tengok emas dia 100 gram, dia pegang. Kat dia kira harga semasa banyak mana, dia darab dengan peratus. 2.5 peratus tu dia dapat nilai dia banyak mana, macam wang simpanan jugalah, tapi kita tengok harga emas semasa, maka kita keluar, baru kita keluar. Contohnya emas kita ada 85 gram sama dengan 23,000. Pegang-pegang ada 85 gram ni, duk pegang tiap tahun kan. Jadi dia tengok, jangan agak-agak nak habis tahun dia tapi jual 2 gram. Dia tak cukup pula, tak kena-kena kan. Ada macam tu, tak ada macam tu no. Jadi maknanya kalau kena, jumlah banyak tu dia kira sebanyak 586 dia kena keluar setiap tahun bagi kepada asnaf dan sebagainya. Jadi jumlah RM586 daripada, maknanya 2.5% daripada 23,000. Ya, jadi makna kena keluar 500 lebih itulah. Kalau dia ada mah, nilai mah tu lebih daripada 23,460 ataupun bersamaan dengan 85 gram. Jadi baru keluar. Tapi kalau tak cukup, tak payah keluar. Mudah saja. Sebab zakat ni dia apa? kita ambil nilai yang ni lah. Kena seremak lah. Kadang-kadang dia pakai sampai bertahun-tahun dia tak keluar zakat. Emas bercagar, emas yang digadai masih dianggap sempurna milik. Maknanya kita ada emas 100 kilo pula dah. 100 gram. 1 kilo tak mai sini dah malung oi. Tak mai ni duduk di mana, atau London ke mana kan. Jadi kalau dia ada jumlah lebih pada 100 gram walaupun dicagar, maka ketika itu emas tersebut dikira berdasarkan harga semasa dan tolak nilai pinjaman dan upah simpan. Kita pergi ke Rahnu, dia kira nilai pinjaman minyak mana, kita ambil, kita upah simpan sebulan RM30 ke sebagainya, tolak tu kata lebih lagi dalam kira-kira 28,000 contohlah hak kita pergi tok situ. Maka ketika itu kena bayar berdasarkan jumlah yang selepas ditolak. Contoh macam ni, kita ada 1 gram, kita pergi letak di situ, harga lebih kurang dalam 40,000 lah kot, lebih kurang kita nak sebut 30,000 lah. 30,000 kita kata, emas kita duduk di cagar. Kita ambil kat dia 5,000 ya. Bukan harga emas tu. Kita bukan jual, kita gadai, ambil 5,000 lah, kita tak harga hak benda tu. Jadi dia upah dia jaga, dia ambil sebulan, dia ambil RM100. Kita tolak, hak dia ambil upah dia tu dengan harga yang kita ambil dah kat dia tu, katakanlah lebih lagi daripada kadar yang dikenakan iaitu 23,000, maka ketika itu kita kena keluar zakat emas kepada asnaf. Kira-kira banyak mana, kita bagi dalam bentuk duit lah. Kan bagi bentuk emas kan, kita bagi dalam bentuk duit lah, wang lah. Tu kalau yang kita cagar. Sebab yang kita gadai tu kita boleh ambil bila-bila masa. Masih hak kita, cuma kita ambil duit dia ya. Kita boleh tolak. Zakat yakni berat emas darab dengan harga semasa, samalah tolak nilai pinjaman. Pinjam banyak mana dia ambil 5,000, tolak upah simpan banyak mana darab dengan 2.5%. Dia saya sebut tadilah. Maka dapatlah jumlah banyak mana. Contohnya, saya tulis kat noh, kita tahu dah jumlah dia kata 40,000, tolak upah pinjam, nilai pinjaman 5,000. 5,000 je 35,000 ni. 35,000 tolak dengan dia upah simpan 1,000. Jadi 34,000. 34,000 darab dengan 2.5%, maka dapat jumlah tu, itulah jumlah yang dia kena. Jelas atau jelas kau noh? Okey, baik. Jika terdapat dalam jual beli atau perniagaan emas yang telah menggunakan zakat perniagaan tersebut, maka zakat emas tidak perlu dikeluarkan lagi. Kalau dia buat pelaburan dalam syarikat tu kata tak payah keluar, kami kalkulate, kami keluar sendiri, maka tak payah keluar. Tapi kalau dia buat jual beli, dia beli syarikat emas ada kat
Macam ni ada kuantum apa nama? Kuantum metal ke apa lah ni kan? Apa nama saya pun tak tahulah. Mah-mah kita pun tak biasa duk ni. Ada syarikat yang buat pelaburan mah. Dia beli setiap bulan orang beli setiap minggu pada kan. Bila dia beli tu katakanlah sampai menjumlahi jumlah lebih daripada 85 gram, barulah kena bayar. Kena bayar zakat. Macam-macam lah ni. Public bank, public mah, gold lah, apa semualah. Macam-macam lah. Tak kira lah. Cukup kadar kena. Okey, seterusnya zakat perak. Zakat perak dikira. Ya. Ya. Dinar mah dikira mah. Ya, mah. Ya, betul. Ikut nisab dia. Kalau 1 dinar mah tu dia ada program contohnya kan. Contohnya kata 1 gram ke tak kira lah. Dia kata 2 gram kan maka kira. Dia kata macam itulah. Ada di Kelantan pun ada di dinar mah. 1 dinar tu 1 dinar tu saya ingat sama 3 gram ke apa. Tak ingat lah. Ya. Dia kira value mah tu. Jadi cukup dia kita kena keluar lah. Walaupun dalam bentuk ada yang bentuk duit, ada yang bentuk hiasan pada macam-macam lah. Tu dia kita tengok. Zakat perak dikira ke atas logam perak yang dimiliki sama ada dalam bentuk jongkong, bar, shilling atau mata wang, perkakas, barang hiasan dan barang kemas perak. Macam mah tadi ada duit pada daripada ni lah, dia buat daripada perak dan sebagainya. Kalau dirham dibuat pada perak. Kalau dinar buat pada mah. Ada duit shilling dia buat. Nilai zakat perak ialah 200 dirham bersamaan 595 gram. Dia tak sama. 595 gram dekat sekati lah kita mudah faham. Baru kena. 600 gram sekati no. Jadi dekat-dekat sekati baru kena. Ada tak perak sekati? Kan. Payah dapatlah ke perak sekati ni kan. Itu perak. Pengiraan zakat perak tidak seperti zakat mah yang membahagikan kaedah pengiraan mengikut COC. Zakat perak cuma dikira berdasarkan satu kaedah saja. Iaitu tidak kira sama ada perak tersebut digunakan perhiasan, disimpan dan dicagarkan. Jadi, hak ni, perak ni kat mana pun totally kena keluar semua. Tapi mah tadi ada kata hak pakai, tak payah keluar, dia hak simpan saja. Ada majlis agama negeri yang kata hak pakai pun kena, hak simpan pun kena. Jadi hak duk cagar pun kena. Ya boleh? Dia buang point. Kalau mah dah. 85 gram tadi. Jadi maknanya sekarang ni 85 gram tu kita kena pastikan mah kita beli tu memang tulen lah. Mah betul Kalau mah yang mah hiasan kan. Mah yang baru ni jemaah Indonesia yang kata beli mah balik pada Mekah apa. Yang ni pun viral. Dia pakai mah dia buat gede-gede gitu kan. Tak tahu lah buat macam mana, saya pun tak tahulah. Tapi memang masuk dalam surat khabar sebagainya. Tapi bila dibawa masuk apa ni, bila dia pun kata dia tunjuk dia beli mah banyak, maka lembaga hasil negara dia tangkap dia lah, bukan tangkap pergi soal siasat dia sebab dia pun nak suruh dia keluar, nak masuk kena cukai. Lalah cerita dia beli mah tu mah yang hiasan saja. Hargalah 300 kot lebih kurang tu kot. Bukan berapa ratus ribu, 30,000 tak. Jadi nak pastikan hak kita beli tu mesti mah tulis. Mah tulis ni pada dia 916 pun no? Ya. Ya. Oh, maksudnya dalam banyak mah tu. Dia ya betul. Lah ni macam ni. Kalaulah kata emas 9 dia pegang semua 996. Contohlah kan. Jadi mah yang 96. Jadi
Satu gram berapa? Berapa ringgit? Berapa ratus? Katakanlah 500, contoh 400 kan? 400 ringgit. Jadi dia darab dengan 85 gram mengikut harga kategori emas tu. Kalau 916, kira 916. Kalau 996, kira 96. Macam itulah. Jadi itu kadar emas lah. Jadi dia mengikut kadar dia masing-masing lah kan. Baik. Jadi seterusnya kita tengok zakat pertanian ni dia tak ada kaitan. Saya baca secara ni lah kono. Ada nak baca, saya baca jugalah sebagai ni kita hari ni. Okey, zakat pertanian adalah zakat tanaman biji-bijian seperti padi, kurma, jagung, gandum. Kalau tanam pokok dokong tak kena lah. Yang kata kena pokok dokong kena keluar zakat. Dengan pokok durian kena keluar zakat, tak kena. Tanamlah durian banyak mana pun keluar 200-300 lori pun contoh tak kena. Kecuali dia dapat duit. Duit tu dia pitak di bank. Hujung tahun. Berapa cukup nisab dia kena keluar. Atas nama zakat simpanan. Hak dia menego tak kena. Mah dan sebagainya. Dokong ke durian sebagainya tak kena. Nah, dia sebab dia contohnya ni, kalau dia jual itu, maksud dia jual itu, bila dia jual itu, kalau kata dia jual itu, contohnya berapa ratus lori, dia tak kena keluar zakat pertanian tu. Kan? Jadi di sudut zakat tu, kalaulah dia macam ni, dia menego, dia tanam durian banyak, dia keluar 300 lori, dia tak menego, dia bagi ke orang lah. Maksudnya dia tak kena keluar zakat apa, dia zakah ke orang. Tapi kalau dia menego, katakanlah dia dapat kata 300,000 kan, 300,000. Kalau dia menego lah tadi pasal bab tadi dia nak bagi ke orang, nak sedekah ke nak makan semua kan, maka dia kena zakat perniagaan hasil bila dia menego tu lah. Menego tu kena lah, zakat perniagaan kena tu lah. Samalah zakat pendapatan dia dapat dia hasil daripada tu lah kan. Tapi kalau dia dapat kemudian dia simpan pula selama setahun, maka dia kena atas nama zakat simpanan selama setahun tu. Tapi masa dia kena, dia dapat duit, kalau dia menego, dia kena zakat lah. Tapi bukan zakat pertanian, zakat perniagaan sebab dia menego. Tapi kalau dia tak menego, how dia? Lepas sawit, kalau dia menego lah, menego lah kono. Menego lah kan. Dia ke zakat perniagaan ataupun zakat pendapatan lah. Berapa musim dia dapat. Dia bukan keluar atas pertanian tu. Atas pertanian tu, tapi atas nama perniagaan. Jadi ustazah tanya tu memang kena lah atas, sebab dia menego atas pertanian. Menego atas perniagaan tu, atas nama perniagaan. Baik, jadi zakat perak ni dia kena kira, dia tak ada macam tolak-tolak dia kira semua. Tapi sebab ni perak ni jarang. Zakat ni saya tak pernah lagi lah duk jumpa orang tanya zakat, saya nak bagi zakat apa? Zakat perak. Tak pernah jumpa lagi ya. Sebab nak cari satu kati ni perak ni. Dia beli barang ni satu kati perak baru dia kena keluar. Jarang lah ada lah kono. Orang kaya mungkin ada lah kan. Tapi tak tahulah macam mana. Kita jarang jumpa. Baik. Zakat pertanian macam tu cerita dia nah. Baik. Jadi kalau niaga, kalau dia buat perniagaan, dia kena atas perniagaan. Tapi kalau zakat pertanian, dia tak kena keluar. Maksud saya tadi, saudara, yang kata keluar macam ni, macam padi. Padi kita buat dapat 10 guni, kita akan keluar 1/10. Mana 1 guni tu kena keluar. Zakat pertanian, keluar padi tu. Contoh, masa saya dululah, masa sekitar belasan tahun dulu ni, saya duk padi, kawasan saya kawasan padi. Jadi bila habis orang ambil padi, kita pergi jaga. Itulah kan, duk tengok, pegang guni padi dululah kan. Habis-habis tu dia akan bagilah ni pada zakat. Zakat padi memang dia kena keluar 1/10. 1/10 daripada hasil pertanian tu. Kena keluar padi tu. Kena keluar padi. Maksud dia padi kita bagi kepada orang yang ni lah. Kalau gandum lah. Jadi 1/10 daripada hasil tu. Tu pun tengok pula. Kalau ayak tak kena bayar. Tak kena sewa. Kalau kena sewa pula, tolak pula sewa bendang. Sewa pula, sewa kos-kos lain pula.
Maksud dia bukan sampai kena tu kena memang ni kan, dia kena, dia ada syarat dia. Maksud dia tolaklah. Kalau ayam tu selalunya ayam tak kena duit lah kan, ayam madar sebagainya. Tapi nak abang kata tolak kos-kos lain lah. Sewa ke ataupun pakai traktor ke, dan sebagainya, tu kena. Orang yang beri sewa tak kena apa. Kalau dia ada bendang dia sewa. Tapi tengok pula. Kalau dia ada 100 relung, dia sewa semua. Jadi dia dapat, dia akan menego pula lah. Orang bayar ke dia kata 100,000, 50,000. Orang sewa tanah dia saja. Dia kena atas perniagaan yang dia buat tu. Kalau banyak lah kan, kalau sewa 2-3 relung tak sampai, insyaAllah tak sampai. Cuma nak abang kalau dia sewa banyak. Baik, jadi nisab pertanian ialah sama dengan 363 gantang Malaysia atau 900 kilo. Jadi mudah faham. Selalunya orang beli padi ni cukup 10 guni tu memang dah lebih daripada 900 kilo dah. Kan kilo banyak mana ya. Beras kita beli pun sekilo RM2.6. Tapi kalau padi lagi murah. Padi kan. Jadi kita kata dia tak proses lagi kan. Jadi yang lagi murah maksud dia dalam mungkin dalam RM1. Kalau RM1 mana RM900 kita kata lebih kurang tu lah dah kena dah 9 kilo cukup dah kadar dah. Selalunya orang buat bendang dapat sampai 3,000 4,000 serelung. Serelung saja. Bukan kata 10 relung. Kalau 20 relung lagi banyak lah. Ikutlah keadaan dia. Dan sebagainya. Mungkin boleh mencapai tahap tu lah. Baik. Hasil tanaman yang bukan makanan asasi. Seperti kelapa sawit, getah, lada hitam, tebu, koko, lain-lain. Tidak dikenakan zakat pertanian. Tak kena keluar lah 10%. Bagi, maklum nak bagi ni. Zakat kelapa sawit ni bulan gantang ni. Segantang wabi. Nak buat apa maklum. Segantang wamai. Tak ada dah macam tu contoh kan. Tak ada kan. Jadi macam saya sebut tadi sebaliknya perlu dikeluarkan zakat perniagaan jika hasil tanaman tersebut diniagakan. Macam tadilah durian tak kena. Saya kata 10 lori kena bagi ke orang 10 lori. Tak kena keluar. Cuma kalau dia meniaga dia kena keluar atas nama perniagaan. Pengiraan zakat perniagaan sebut tadilah 1/10. Tetapi jika menggunakan penghasilan siraman, pengairan, kena guna ternakan, kena guna teknologi moden, apa semua, drone lah, pola lah ni, orang nak buat tabung baja, tabung racun sebagainya, maka kena kadar dia 5%. Iaitu 1/20. Yang ini kita baca jugalah supaya kita dapat tahu zakat ni kena juga untuk orang yang buat pertanian. Tapi tengok pada makanan asasi sahaja. Baik, zakat ternakan. Yang dikenakan ialah kepada lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan unta. Belayam tak kena lah. Dia belayam dia ni ada 100 ekor ni, nak keluar 1 ekor, 2 ekor zakat tak payah. Sebab zakat tak kena. Tapi kalau dia berniaga, dia belayam kampung banyak, dia jual, dapat duit, hasil tu cukup kadar dia kena keluar. Tu bab lain pula, bab perniagaan. Jadi binatang ni, lembu kambing saya tak perinci lah sebab kambing pula dia kalau 40 ekor ni baru kena. Lepas tu dia umur kena keluar banyak mana 40 hingga 50 dia ada pula kambing keluar zakatnya dia terperinci. Jadi kita pun yang ini kita kata kita baca sekadar tahulah kita tak ada tak peternak sini ada tak? Tak ada kono. Kodok menternak besar-besaran kita nak cerita jugalah. Jadi maknanya kadar binatang ni dikena tapi kalaunya kadar banyaklah jumlah dia tu. Baik binatang ya. 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 Tak kena, tak ada. Dia bukan. Dia ke binatang tu dia tak masuk dalam binatang ternakan. Dia masuk sebab pemeliharaan. Tak kena. Tak ada tu tak kena, tak kena. Sebab kita bela kucing, kita tak duk tengok kucing ni air masuk hitam bang. Tak boleh makan kan. Contoh tak ada. Contoh lah kan, kita tengok air kucing ni tak ada. Kita maksudnya kita bela tu sekadar kita pelihara kan. Pet lah kita kata kan. Binatang pelihara tak kena. Tapi kalau kita bela macam binatang yang lain semua
peternakan untuk dimakan. Lembu, kambing, unta, biri-biri semua. Kan? Jadi maknanya kita bela binatang tu untuk tujuan peternakan untuk dijadikan sebagai sumber makanan lah. Tapi kalau kucing tak kena. Kita bela kucing ke ataupun kita bela apa lagi yang jenis apa-apalah yang ternak yang pun bukan ternak, peliharaan lah kan. Tak. Ya, hak tu dia kena keluar pasal perniagaan. Dia kena keluar. Contohnya kucing Parsi. Dia jual. Banyak mana kan? Boleh jual binatang peliharaan kita jual boleh. Tengok pula lah. Ya boleh jual. Sebab dia dah jaga benda tu. Dia macam dengan dia dengan hak nak jual pun memang yalah kan. Kira harga benda lah kita tengok dengan bulu berkembang dengan jaga elok bersih mandi baju raya apa dah. Subhanallah. Dengan buat main kucing zaman lah ni ya. Dia boleh atas nama perniagaan. Boleh. Boleh. Baik. Jadi kita nak sebut sini pengiraan zakat ternakan bergantung jenis binatang jantina dan bilangan dia. Jantina lelaki aja, jantan betina dia ada pula. Bahagian dia. Saya tak mau perinci lah sebab dia tak ada kaitan dekat dengan kita lah kan. Kalau sudut ternakan cuma nak abang binatang-binatang kita pelihara tak kena. Zakat takaful. Ini pun tak terlibat sangat. Cuma kita sebut juga dalam Majlis Agama Islam sebut lembaga zakat negeri sebut dia kata produk takaful boleh dianggap sebagai satu bentuk simpanan atau pelaburan. Kita buat takaful. Kita takaful, kita bubuh lepas ni tak bulan, tolak takaful sampai dah simpan. Dah dia kata nanti ujung ni kalau tak claim, lepas 30 tahun kita akan dapat kata 40,000. Contohlah. Maka dia juga sebagai simpanan lah tu. Walaupun nama takaful cuma dalam bentuk simpanan. Jadi, bila dah sampai tahap nak boleh menyatu, kita kena keluarkan atas nama zakat simpanan. Gitulah. Baik, saya teruskan kepada tasrif asnaf. Jadi, kalau kita tengok kepada asnaf, ialah pihak yang layak menerima zakat dari kalangan orang Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillah wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Dalam ayat yang disebutkan difirmankan oleh Allah Ta'ala surah Taubah ayat 60, Allah Ta'ala sebut sesungguhnya zakat-zakat itu yang kata sedekah itu maksud sedekah wajib. Innamas sadaqat, sedekah wajib hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat yakni amil, para muallaf yang dilembutkan hatinya, untuk orang-orang yang dimerdekakan. Maksud dia hamba yang nak dimerdekakan, orang-orang yang berhutang dan orang yang berjuang pada jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi saya nak sebut mudah saja kita faham. Asnaf ni fakir, orang miskin sangat. Orang miskin sangat ni jarang ada dah, tapi mungkin ada kot. Dia contoh dalam Islam dia bagi takrif, dia perlu RM10. Tapi pendapatan dia kurang daripada separuh. Ataupun setiap hari dia perlu anak dia 6 orang, 7 orang. Ataupun keluarga dia perlukan sehari RM30 untuk beli lauk, untuk beli makanan pada anak dia. Sehari RM30. Tapi dia bekerja, pendapatan dia bawah pada separuh. RM10, RM12, tak lebih pada separuh. Maka dia termasuk dalam kategori fakir. Ini takrif Islam. Yang kedua miskin. Orang miskin ialah takrif dia orang yang memerlukan katakanlah RM30 tetapi pendapatan dia tak sampai RM30 tapi melebihi separuh. Contoh RM15 adalah separuh. Jadi dia dapat pendapatan RM20. Dia perlu RM30 nak beli lauk, nak beli beras sebagainya, tapi
RM30 tu anak sekolah, nak bagi anak makan, nak bagi sekolah sebagainya. Tapi dia duk kerja sehari RM25 saja. Tak cukup lagi. RM5 tak cukup lagi. Maknanya dia masuk dalam kategori fakir. Kategori miskin. Nah. Jadi miskin ni, tu saya kata, bila Islam bagi takrif macam tu, ada orang yang gaji RM10,000 tapi dia miskin. Boleh berlaku? Ada orang gaji RM1,000 tapi dia kaya. Contoh macam mana? Kita kupas sikit. Dia gaji RM10,000 setiap bulan. Tapi anak dia sakit memerlukan kos perubatan sebulan RM7,000. Isteri dia pula, contoh wala'iyazbillah lah, mak kaya ke, dah kena pergi dialisis. Seminggu RM700, seminggu RM700, seminggu RM700, kena sampai dekat RM3,000. Kira-kira gaji dia, setelah ditolak ke kos yang dia hidup, walaupun gaji dia masuk ada RM10,000. Tengok-tengok dia dapatlah RM1,000 yang bersih. Walaupun gaji dohir dia RM10,000, tapi dia masih dikira sebagai orang miskin. Hak ni yang kita selingkari duk tak jelas ni. Kita tahu dia tu gaji RM10,000 banyak, kaya dah semua. Tak, kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang orang ni gaji RM1,000 saja tapi dia kaya. Contoh macam mana? Dia gaji RM1,000 saja. Rumah tak kena bayar sewa. Lepas tu pula kita kata jenis makanan ni anak tak main hentak setiap bulan. Contohlah, tak kena beli apa dah. Tak kena beli dah makan beras apa semua ada belaka dah dengan lauk-lauk semua ada dah. Setiap minggu orang nak bagi makanan sebagainya. Jadi dia dapat RM1,000 tu setiap bulan tu kira bersih. Tak ganggu apa. Api ayam pun anak ni bayar contohlah kan. Walaupun RM1,000 dia rasa tak RM1,000 ni dia tak nak beli apa, semua ada dah. Jadi makna RM1,000 hak dia dapat tu dia termasuk dalam golongan yang bukan fuqara dan bukan miskin, walaupun gaji hanya RM1,000 saja. Kita tahu RM1,000 ni bawah parah kemiskinan. Lah ni orang tak boleh hidup RM1,000. Nak bayar anak nak sekolah berbanyak. Tapi Nahbak kata kalau keadaan macam ni, dia masih sudah jadi orang yang keluar daripada asnaf. Bukan asnaf lagi dah. Tapi orang yang asnaf boleh jadi harga gaji dia RM5,000, RM6,000, RM8,000 masih boleh jadi asnaf. Mengikut keperluan bulanan yang diperlukan. Contohnya anak dia ramai sekolah, dia isteri suami sakit, pendapatan nak kena macam-macam lah, kos perubatan sebagainya, maka ketika itu barulah kata Islam bagi takrif yang begitu tepat. Bukan dohir dia. Baik, yang ketiga amil. Kita bagi kepada amil lembaga zakat lah, kita faham dia yang dilantik oleh masjid. Yang keempat mu'allaf. Mu'allaf orang yang baru memeluk Islam. Jadi kita boleh bagi. Bahkan saya dengar Ustaz Mazhar, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Pulau Pinang. Perlih Pulau Pinang pula. Dia asal Pulau Pinang. Dia tua setahun pada saya. Mengaji kuliah Islam sekali lalu ni. Kenal sangat lah dulu ni. Bukan kenal sikit, kenal sangat lah. Tapi nak abang kata dia pegang mazhab yang mirip kepada Perlih. Perlih ni dia mazhab dia lain sikit dengan negeri lain. Tak apalah. Dia kata boleh kita bagi zakat ni kepada orang yang mu'allaf walaupun dia tak masuk Islam lagi, tapi dia ada macam dengan dia nak masuk Islam. Maksud dia ada dekat-dekat lah, dia rasa dia minat nak Islam, dia baik Islam, dan hati dah lembut nak Islam, maka boleh dikeluarkan zakat. Ini ada pendapat ulama. Tapi kita tak pegang ni lah, kita pegang mu'allaf ni orang yang memeluk Islam. Kita tak panggil mu'allaf, kalau kau kampung panggil apa? Ma'loh. Ma'loh, kan? Ni ma'loh Cina, ma'loh ni dah. Kita mu'allaf. Sebab tu dia sebutannya mu'allaf, mana dilembutkan hati dia. Sebutan betul dia. Baik. Yang kelima, riqab, orang yang terbelenggu. Maksud dia hamba-hamba. Yang dia ni, dia nak boleh, dia nak dimerdekakan. Kalau bayar zakat kat dia boleh settle urusan bayar kepada tuan dia, maka dia selesai. Katakanlah zaman dulu bayar harga macam ni, maka dia bebas, maka boleh kita bagi zakat ke dia. Yang keenam, gharimin, orang hutang yang tidak punya sumber untuk jelaskan hutang. Dia ni hutang, orang Islam dia hutang, kesian kat dia hutang banyak. Dia hutang ada zaman dulu. Zaman sekarang mungkin bentuk berbeza. Dia hutang nak beli hak mewah lagi, kan?
Tu tak kira tu. Dia terluar daripada, tu bukan apa? Bukan keperluan lah. Jadi, apa dia panggil apa? Keinginan. Betul. Keinginan lah. Dia rasa pakai kereta macam ni, okey dah. Dia nak hak mewah lagi. Dia berhutang. Hak tu tak termasuk. Hak ni keperluan yang dia perlukan sangat. Dia berhutang. Nak beli kereta pun kereta yang sekadar biasa nak boleh urus kehidupan. Jadi kita boleh bagi atas nama dia ni. Dia ni berhutang. Kita kena bantu dia. Yang ketujuh, fi sabilillah. Fi sabilillah ni, majlis agama Islam negeri mentakrifkan budak-budak sekolah semua fi sabilillah. Sebab tu boleh bagi wang zakat pada budak-budak sekolah. Walaupun anak orang kaya. Fi sabilillah satu lagi ialah pondok-pondok tok guru. Tok guru tu ada kereta Mercedes besar pun. Contohlah kan. Kita mana tahu orang sedekah kat dia. Dia bukan nak beli sangat kan. Contohlah. Ataupun dia ada rumah sebagainya. Ada walaupun ataupun hak dia sendiri. Dia masih boleh menerima atas nama fi sabilillah. Dengan syarat dia buka tempat pengajian ke, dia tempat untuk dia fisabilillah lah kan. Maksudnya dia buka tempat mak anak yatim yang ni lah, dia berjuang pada jalan Allah. Selain daripada berperang, zaman Rasulullah lu berperang kan. Hak ni maknanya dia melakukan aktiviti untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah. Dia buat tempat pengajian, pondok atau apa saja, walaupun dia kaya boleh bagi zakat. Tu dalam ni dia kata dalam lapak asnaf ada 3 golongan yang kaya pun masih boleh menerima zakat, iaitu amil walaupun dia kaya. Dia lantik masjid boleh dia terima zakat. Lepas zakat dia boleh dapat komisen yang Islam letak kat dia untuk dia terima. Dia buat pondok, dia buat pengajian masih boleh terima. Yang ke-8 ialah musafir. Musafir ni maksud dia kadang-kadang dia ada harta kaya tapi tersangkut. Zaman dululah kita kata musafir ni maksud dia berjalan, dia kehabisan bekalan, nak makan pun semua tak ada. Kat negeri dia nak balik jauh, harta dia ada, tapi nak balik jauh semua, maka ketika itu dia tersadai kat negara kita, macam Covid baru ni lah, orang petani mai tak boleh balik. Dia ada harta, ada bisnes, ada semua. Bukan dia orang miskin, dia ada harta sana, tapi tak boleh. Musafir dia main-main Malaysia, dia nak pergi ni, tersangkut. Ketika itu kita boleh bagi zakat kat dia. Tu kata, golongan yang masih boleh diberi zakat. Tapi dia hutang kata 40 ribu, dia tak mau bayar hutang. Akhirnya, dia masuk dalam mahkamah ijtihad dia muflis. Walhal dia duit harta banyak. Cuma duit dia ni, lepas tu dia tak boleh lah dimiliki, dia tak boleh buat buku akaun dia, tak apalah. Dia akan tergantung. Tapi dia boleh letak kat bini dia sebagainya. Tapi masih harta dia simpan, bini dia simpan lah. Maksud dia, tengok kepada keadaan. Kemungkinan muflis pun ada juga macam tu. Jadi kalau muflis sungguh dia tak ada apa langsung dah niaga tersangkut tak ada apa langsung, ketika itu boleh kita bagi zakat ke dia. Ya betul. Ya betul. Daruriyat saja. Benda yang diperlukan. Bukan apa yang diinginkan kan. Maksud dia kalau ingin kita akan dia akan hutang lagi, dia akan hutang. Manusia ni kalau boleh hutang, dia akan hutang. Tak betul berhenti lah. Sampai habis kan. Dia boleh hutang, dia hutang. Sebab apa dia nak bagi beli-beli hak yang dia inginkan. Tapi daruriyat, benda yang dia perlu saja. Makan tak ada, apa semua tak ada. Kan, macam itulah. Jadi benda-benda hak sah sajalah. Ya, betul. Tu di kampung tu, saya baru ni saya ceritalah. Saya jadi juga ketua kampung, tapi saya letak jawatan tak dan. Semua saya tak dan. Masjid pun saya, surau pun letak pengurusi semua, tak apalah. Bukan kata tak mau, tak dan. Tadi saya letak, saya bagi orang lain apa silin. Tak apalah, mereka. Masa saya jadi tu, saya nak cerita, mereka tak ustaz. Pasal apa ustaz tak bagi kat orang tua? Anak yatim. Lepas tu, dia tak bagi orang sakit. Saya kata, kita bagi. Tapi saya kata, saya nak abang kata, 3 golongan ni tak termasuk dalam asnaf. Sebab apa saya kata? Ada anak yatim, mak, ayah dia meninggal. Ayah dia meninggal tapi dalam bank 100 ribu. Anak kita pun tak ada. Kan? 500, 200 pun tak ada kata. Dia tak betul juga. No. Sebab tu dia tak ada asnaf. Kecuali kalau anak yatim tu dia memang daripada miskin. Kita bagi atas nama status dia miskin. Bukan atas nama anak yatim.
Sebab tu kalau orang bagi zakat, saya kata anak yatim, saya kata anak yatim miskin lah, ya. Sebab kita tahu dah, kita akan bagi pada anak yatim yang syarat dia ni. Sebab tu hak terima zakat wakil pun kena tahu, dia kan boleh bagi saja. Dia sebab ini adalah benda wajib, benda rukun, benda yang orang nak keluarkan kan. Yang kedua, orang sakit. Orang sakit dah tolonglah pergi bagi bantuan apa semua, zakat pun saya kata. Zakat tak boleh bagi juga orang sakit sebab ada orang kampung saya tu dia sakit. Tapi dia pencen dia dekat 5,000 sebulan. Orang kampung ni lah kesian, hadap motor ni kikis sampai ke pokok-pokok apa sengit. Sungguh nak dapat duit pun. Walaupun dia anak ada suami isteri semua ke anak semua, saya kata hak dia ni layak lagi daripada hak yang orang sakit. Dia kena tengok kepada takrif yang Islam beri. Yang ketiga, orang tua. Orang tua di kampung pun, di kampung saya ni ada orang tua. Saya kata awak tak bagi bantuan. Saya kata orang tua sama juga. Orang tua kalau miskin, kita bagi bantuan. Tapi kalau dia miskin, tapi anak duk bagi hak 300, hak anak duk bagi 400, anak duk bagi 400, 300, 200, kutip-kutip, sampai 1,000 lebih sebulan, maka ketika tu dia bukan ada masalah apa dah. Bantuan dia tak perlu dah. Cuma kita pergi ziarah, kita pergi bagi kasih sayang, bagi-bagi buah tangan gitu tak apalah kan. Satu bab lain, anak-anak miskin, anak yatim pun kita panggil, kita jamu makan, kita bagi kasih sayang, semua cukuplah. Tapi bantuan zakat tak boleh bagi. Sebab bukan atas nama miskin dan juga fakir. Atas nama fakir dan miskin baru boleh kita bagi. Sebab, ya. Dia cerita dia ada pendapatan tak? Tak ada. Ya. Anak-anak tu saya buka kitab balik. Anak-anak tu bukan bagi pendapatan tetap sangat. Ada bagi 200, ada bagi 100, ada terbulan mak tak boleh bagi. Pasal tak cukup duit anak nak pergi yang contoh lah kan. Jadi dia bukan pendapatan tetap dia. Dia boleh terima sebab dia tak ada pendapatan. Dia cuma harapkan ihsan orang bagilah, anak bagi ni, anak bagi ni kan. Tapi bukan dia dapat jumlah yang dia tetap. Bukan pendapatan tetap lah, tak tentu. Ada orang bagi sedekah, ada orang anak bagi sebagainya. Kadang-kadang begitulah. Jadi boleh. Kalau tapi kalau dia setiap bulan walaupun anak-anak tak bagi, tapi pendapatan dia orang sewa tanah getah dia kelapa sawit dia nak sebut pun nak gabung sekali macam itu. Getah kelapa sawit banyak sangat ni. Semua sangat dengan hak ni kira-kira sebulan sampai 4,000 3,000 contohlah kan. Tu dia. Walaupun rumah dia pun nampak rumah lama semua, dia tak layak. Sebab dia pendapatan dah ada dah. Banyak dah kan, melebihi orang lain lah. Jadi kita jangan silap faham, nampak orang tua, kita bagi kat maklum tu lah, dia orang tua. Tak boleh bagi. Tengok dia tu. Study latar belakang dia, dia memang layak kita bagi. Kalau dia ambil, tak sah. Kan, dia ambil tak cukup syarat, tak sah lagi tu. Dia bukan consider jadi sedekah. Dah kalau kau tu niat sedekah tak apa. Sedekah tak apa, jangan zakat. Dia sedekah. Dia sedekah kita boleh bagi kat orang miskin. Bahkan orang kaya pun kita boleh bagi sedekah. Orang atas sedekah ni orang kaya kita panggil hadiah kan. Tak boleh panggil sedekah sebab ada cerita Nabi tu, cerita yang Rasulullah sebut, ada seorang tu dia bagi sedekah silap orang kepada pelacur kan. Dia bagi pada orang pencuri, ada cerita dia bagi pada orang kaya, ada cerita dalam ni. Mana dia sedekah dia silap. Tapi ada kebaikan. Akhirnya korang jadi bagus semua, tak apalah. Nak abang kata sedekah ni boleh bagi pada sesiapa saja. Orang miskin pun boleh, orang kaya pun boleh. Tapi zakat tak boleh. Zakat kena bagi pada asnaf dia saja. Kalau tak bagi kepada sasaran dia, maka tak sah zakat tu. Macam belilah, contohnya beli. Kita beli barang, kita beli peti air, harga dia 900 contoh. Tuan dia, kita kalau ikut mazhab kita lah, kalau mengaji di pondok, saya duduk menadah kitab pondok, dia syadid sikit. Kita beli barang ni, saya beli barang nah, peti air ni lah, korang tu boleh datang, saya jual. Kalaulah kita beli, kita pergi tok duit dan tu kita pergi ambil dia, adakah sah jual beli? Jadi kita pun tak akad jual beli, tak ada serah jual beli semua, macam itulah kira-kira ni. Jadi,
Jadi apa jadi memang kita kata kita dapatlah peti ais tu, kita bawa balik rumah dia, dia pun dia ambil duit tu boleh kat dia lah, tak ada masalah. Tapi bila tak sah jual beli mengikut mazhab kita, maka kita ambil peti ais tu jadi haram sebab tak sah jual beli. Dia ambil duit tu jadi haram sebab tak sah jual beli. Saya tanya tok guru saya kata jadi apa dah, kita dapat dah, kita nak beli tu kita ambil ya. Dia kata bila tak sah jual beli, dia ambil duit tak sah jadi haram, kita ambil barang tak sah jadi haram. Berbalik pada zakat tadi, bila tak sah zakat maka tak jadi zakat. Jadi sebab itulah bab zakat ni pun dia kena bagi pada asnaf. Dia tak boleh bagi rambang bagi semua, kan? Jadi sebab tu kalau orang bagi saya ni, kalau dia kata, "Ustaz bagi zakat kat anak-anak yatim lah." Saya pening hari tu. Saya nak bagi duk fikir nak suluh anak yatim di mana? Saya pergi tengok. Yang saya sebut sembang ustaz tadi, anak-anak yatim ada di ada. Saya tengok depa nak bagi zakat depa. Pergi tengok anak yatim tapi tak ramai, ada 3 orang. 2-3 orang pula anak yatim, dia duduk situ pun bukan kata ada faktor lain lah. Bukan kata pasal miskin. Susah nak cari maksud dia. Tapi kalau abang hantar bagilah kepada anak yatim mana-mana pun, tak apalah, dia nak sedekah, tu bukan zakat. Sedekah tak ada masalah, bagilah pada siapa pun, tak ada masalah. Orang tua boleh, orang miskin boleh, orang kaya boleh, orang kampung boleh, semua boleh. Tapi kalau zakat tak boleh, dia kena bagi kepada asnaf saja. Ya. Ya. Dah kita bagi seorang ya. Bagi pada siapa saja yang kita jumpa lah. Kalau kita nak bagi 8 jenuh, malung sebab apa? Tu murekak tu hak merdeka apa nama? Hamba yang merdeka mana dah zaman sekarang. Jenuh cari kita, Dia kita pilih aja. Kita tengok dia ni miskin, kita bagi kat dia saja. Kita bagi kat dia saja. Ataupun kita tengok dia ni fisabilillah, kita bagi kat dia. Ataupun kita tengok dia ni amil, sebagainya kita bagi. Sebenarnya amil ni kita bagi waktu zakat fitrah, kita bagi kat amil lah. Kan? Tapi kita bagi kat orang lain pun sah juga, tak ada masalah, yang cukup syarat dia. Sebab Islam letak 8 asnaf. Jadi kita berilah kepada 8 asnaf ni. Ya. Ya belakang, ya soalan tak apa. Ya. Ya. Boleh tak suami menerima zakat isteri? Dia terima zakat. Orang lain bagi zakat ke dia? Miskin. Dia boleh terima? Dia boleh terima, dia boleh terima. Suami boleh menerima. Dia boleh menerima, bukan duit isteri. Suami tak boleh memiliki duit isteri kecuali dia redha dia bagi kat kita. Duit isteri adalah duit isteri macam tu. Kalau dia bagi kat kita, tak apalah, kita boleh. Kita tak boleh kata duit hang, duit hang, duit aku, duit aku, duit aku. Tak boleh macam tu. Jadi maknanya kita ada tanggungan hak. Sebab tu dalam bagi zakat fitrah pun ada bincang dalam kitab panjang. Kitab Sabi dan sebagainya ada kitab cerita bab perlu tak isteri bagi zakat, tolong bagi keluar zakat fitrah kat suami yang miskin. Suami miskin, isteri kaya. Kan? Ada berlaku macam ni. Dalam masyarakat ada macam ni. Jadi ketika tu boleh tak dia tolong keluarkan zakat fitrah kepada isteri suami dia yang miskin. Dia kaya. Ada berlaku. Jadi boleh tak dia menerima? Boleh atas nama dia miskin. Pendapatan dia tu. Dia miskin. Ya. Ya. Boleh. Keluarga kita memang kita digalakkan memberi zakat ni kepada aula, kepada kerabat kita, saudara-saudara yang kita dekat. Tapi macam bukan di bawah tanggungan kita lah. Maksud dia, katakanlah mak ayah dengan anak-anak kan. Kita duduk dengan mak kita, dengan ayah kita. Kemudian kita nak keluar zakat ni, kita mak ayah kita duduk dengan kita. Tua dah kan duduk dengan kita. Kita ni bila duduk dengan kita, maka kita tahu zakat fitrah ni bagi kat orang apa, kita bagi kat mak ayah kita lah. Tak boleh sebab dia di bawah tanggungan kita. Dia memang duduk di kita duduk dengan kita lah.
Begitu juga mak dan ayah tak boleh bagi kepada anak-anak. Dia tengok zakat, dia kata bagi ke anak-anak ni lah. Yang duduk di bawah rumah dia. Yang maksud dia ada satu bumbung lah, dia duduk bawah taungan dia lah. Tak boleh. Kecuali anak yang dah kahwin boleh. Anak yang dah kahwin, kata anak nu seorang, hak duduk di menantu sana, hak duduk menantu sini, maka mak ayah boleh keluar zakat kepada anak yang miskin dengan syarat anak sudah terlepas tanggungan daripadanya. Maksud dia duduk rumah asing dah, kahwin dah. Masih boleh beri pada anak. Boleh. Tapi kalau duduk di sekali, tak boleh. Dia kena bagi yang telah, maksudnya terlepas rumah lah, kita panggil istilah dia, yang sudah berkahwin dan sebagainya. Di luar daripada tanggungan keluarga dia lah. Gitulah. Ada lagi tanya dia? Ya. Nak ganti yang siapa? Tak payah ganti dah maklum. Dah biarkan dah. Ya, dia cerita macam ni. Kita betul lah soalan tu bagus tu sebenarnya. Saya nak cerita macam ni. Rekod ni kita kata pasal apa? Islam kajak kita. Rekod ni hamba yang nak merdekakan, nak bebaskan diri dia. Zaman jahiliah dulu boleh dah ada hamba. Zaman sahabat Nabi boleh dah hamba. Zaman sekarang ada hamba dah. Takkan Islam suruh keluar kepada rekod. Kita jangan kata macam tu sebab dunia ni, apa yang Allah Ta'ala letak ni, dia akan jadi pula semula. Contoh, bila berlaku perang di Syria, contohnya. Kan? Jadi ada yang dah ditawan oleh pihak-pihak berperang tu. Berperang, mereka kita tak masuk berita, mereka ditawan. Bila ditawan, dia akan jadi tebusan ataupun hamba dia lah, hamba. Mereka dia jadi pergi hamba. Kemudian, dia kata kalau tak bayar $500, mereka takkan lepaskan hamba-hamba ni, mereka anggap macam hamba. Boleh berlaku dalam konteks sekarang ni. Maknanya apa yang Islam sebut dalam Quran, wafir riqab, maksud dia relevan sampai kiamat. Maksud dia akan ada berlaku lagi peristiwa tu. Walaupun riqab kita kata dalam dunia kita, dalam masyarakat kita tak ada lah kan. Tapi akan berlaku lagi di tempat-tempat lain, negara lain dan sebagainya. Hasil berperang, ditawan dan sebagainya, dibawa balik dan sebagainya, dikira sebagai hamba peperangan lah. Jadikan hamba dan sebagainya. Dia kata kalau tak tebus, tak bayar, kami hamba ni, kami akan jadi hamba, akan jadikan dia sebagai hamba. Tapi kalau dibayar, maka kami akan bebas. Ketika itu, bebaskan. Macam di Cak baru ni, ada sahabat saya cerita, dia kata, di sana ada orang yang ditahan. Dia macam ni. Yang ditahan, dia kata, dipenjarakan. Istilah ni lain sikit konsep dia. Dipenjarakan kerana hutang tak bayar RM50, RM100, RM140, duduk dalam penjara. Hutang tersangkut tak boleh bayar. Ni orang-orang yang kita kata tak terbelenggu, tak terbebas kena tahan. Jadi depa pi bawah ni, dia kata depa tolong pi bebaskan banyak mana ratus orang apa. Bayar kepada macam tebus balik Bayar kau ni tak bayar RM100 bayar, hantar kat dia balik keluarga. Pi cek, dia kata keluarga kata kami suami tak ada di mana, kena tangkap pasal tak boleh bayar hutang sebagainya. Berlaku dalam masyarakat di Afrika lagi. Maksud dia hak kita tak terpikir dalam kepala kita, mesti ada berlaku dalam dunia kita. Baik. Jadi saya ingat kita hampir pukul 12. Jadi lebih kurang dalam sejam lagi lebih kurang kot sampai no. Bila lama no puasa no. Dia tak apa ni. Tak apa no puasa lama sikit. Baik. Jadi saya sebelum saya tutup bab yang berkaitan dengan zakat. Jadi tuan-tuan no boleh kita fahamlah yang kata zakat ialah kita nak mensucikan harta kita yang ada dalam tu kita panggil kekotoran ataupun najis lah yang ada lah, kita kata yang tak boleh kita guna, kita beri kepada asnaf ni. Tapi nak sebut najis pun bukan maksud najis, mana benda tu kita guna dia jadi najis. Tapi benda tu kita bagi pada orang, dia akan jadi benda yang berkat harta kita, berkat pada orang, itulah. Maksud dia ada lagi benda yang kita kena beri kepada asnaf yang layak lah. Jangan kadang-kadang tu dia rasa kedekut nak bagi nah. Tu yang menjadi masalah. Baik. Jadi kita ada soalan nak sebuka kalau ada soalan berkaitan dengan zakat, kalau ada lah. Ya. Ya. Dia kalau
OKU lah kita katakan. OKU lah. Dia ni termasuk dalam kita kata bantuan daripada JKM tu dia bagilah bukan bentuk zakat kot noh, bagi bantuan biasa lah kan. Tapi kalau dia keluarga miskin, memerlukan pakai pampers ataupun apa sajalah yang berkaitan memerlukan OKU pun dia ada yang macam-macam kategori kan. Jadi maknanya dia masih boleh diberi kalau dia cukup syarat hak lain lah. Tapi kalau OKU istilah OKU ni kita tengok pula. Macam dengan hak duk pi berlari di mana di Paris sebar. OKU juga kan. Nama apa tu saya pun tak pernah kenal kan. Hak tu dia nama OKU tapi pendapatan dia lebih daripada kita kan. Berpuluh ribu sebulan kan. Contoh macam itulah. Macam dia tak layak lah. Kita bagi OKU kepada yang berkeperluan yang ada cukup syarat miskin dan sebagainya. Keluarga. Kalau keluarga tu kaya, kan, ada anak OKU, dia mungkin dapat allowance OKU kot noh. Gitulah. Tapi dia tak layak dah sebab keluarga dia kaya. Dia tak ada masalah. Di situ tengok kepada situasi dia lah. Kalau cukup syarat kemiskinan dia tu. Jadi kalau tak perlu, tak payahlah. Gitulah. Jadi kalau keluarga tu miskin, kena perlu bekal belanja sebagainya, kita bagi atas nama asnaf dah. Ya. Ya, boleh agih-agihkan boleh. Bagi agih kita kata 5,000 ni dia nak bagi apa ni, tolong bagi kat kau ni macam ni sikit sebanyak sebagainya. Kau ni 1,000, kau ni 500, kau ni 300, kau ni 2,000 contoh kan. Tak ada masalah. Kita nak bagi tak ada masalah. Cukup kadar. Saya nak sebut ni pun benda yang kompleks jugalah. Tambah pula kena rakam ni kan, live pula payah. Jadi nak sebut, kalau nak bagi kepada lembaga zakat, kalau kita sembang lembaga zakat, kita bagi kat kami lah. Kami nak bagi ramai yang miskin sebagainya lah. Tapi saya nak sebut juga, kalau dalam kampung saya lah, saya nak tengok, mereka nak abang apa, mereka dapat zakat ni, bantuan makanan saja. Lembaga zakat bagi di masjid, bantuan makanan saja. Anak-anak nak pergi sekolah, mereka motong tak boleh, kan? Motong tak boleh, kadang-kadang hujan, macam-macam lah. Kadang-kadang ada satu ketika bukan dapat beras tiap minggu. 2 bulan, 3 bulan dapat beras sekali, tak apalah kan. Tapi nak abang kata mereka perlukan dalam bentuk cash lah, mata wang kan, nak bagi anak sekolah sebagainya. Sampai ada beli beras, satu tin susu di kedai. Tuan kedai tak bagi abang nama. Nak jaga nama lah, kekut malu kan. Tapi kita dengar pun kita membelah. Ada sampai tahap tu tuan-tuan. Dengan sampai tahap tu. Jadi, sebab itulah kalau saya kalau mereka bagi, saya cuba agih kat area saya tu lah, kampung-kampung saya tu. Hak mana perlu. Kadang-kadang, terima kasih banyaklah. Macam Ustazah Fiza dan juga suami. Lupa nama apa? Zul lupa nama. Dapat rakam, dalam rakam masuk. Jadi saya depa dengan hasil pada tuan-tuan jugalah bersama bagi sumbangan apa gitu ni, kita bagi pergi cari hak orang yang memang layak lah, yang kita kata miskin sebagainya. Ada lagi depa nak dapat zakat di masa bila, saya tanya orang miskin depa masa bila dapat zakat? Depa dapat bantuan zakat pada masjid dia. Syarikat ni lembaga zakat depa isi borang tak lepas. Ada tak lepas kan? Pasal faktor apa saya tak tahulah. Saya tengok memang dia kata isnat. Kami ni macam ni lah. Rumah pun tak boleh nak buat sebagainya. Jadi nak abang kata ramai lagi masyarakat yang memerlukan, khusus ni di kampung lah. Kalau macam makcik tanya ni mungkin di kawasan taman. Taman ni kita tengok semuanya tak ketara sangat lah. Bukan kata tak ada yang miskin. Ada tapi susah nak cari. Kalau kawasan Bekan ni susah nak cari sikit lah. Bukan tak ada. Kena seluruh tengok. Tapi kalau kawasan kampung, tu saya kata nak bagi mana, tak pulang nak bagi pun. Kalau nak pergi bagi area saya pun pergi. Kalau kata nak suruh saya bawa pergi pun boleh. Tapi tunjuk rumah-rumah ni yang kita kata memang survive lah hidup mereka. Mereka memang survive lah. Sebab tu kalau saya buat program, saya memang buat jamuan, saya cari modal, saya buat apa semua.
Kalau ada program, kalau ada mengaji kita, ada apa semua, kita jamu makan apa semua, buat depa mai. Bukan kata depa nak makan tu, tapi maklumlah kawasan-kawasan yang tu kadang-kadang buat mai anak-anak 2 3 orang. Kan? Tengok anak makan tu, kita tengok berbelah, kita tahulah di rumah. Memang kita kata tak tahulah kan abang pun depa survive hidup lah. Kita tak apa makan lah budak-budak kan. Tapi nak abang kata realiti dia macam soalan tadi, ada lagi tempat-tempat yang khususnya macam di Bali, saya tahu lah tempat lain, di Sip ada, tempat lain semua ada. Kawasan kampung lah. Kawasan kampung. Kawasan yang macam di Penang, kawasan di Kulim ni, Pekan-Pekan ni, mungkinlah susah nak cari. Tapi kalau di Kulim, area-area kampung mungkin ada juga lagi kot. Kita pulang kepada kebijaksanaan kita lah. Sama ada nak bagi kat lembaga zakat dan sebagainya. Cuma lembaga zakat ni dia dapat lah, dia punya slip apa semua tu kan. Gitulah. Jadi nak abang kata bagi pada siapa yang aula, terpulang kepada kebijaksanaan. Kalau memerlukan, kita bagi kat adik-beradik kita yang kerabat kita yang memerlukan, ataupun kita bagi kepada sesiapa sajalah area-area orang miskin yang masih memerlukan. Gitulah. Saya buat kelas sahabat ustaz tadi, kalau di kampung tu, kalau saya minta budak mengaji Quran 30 orang hingga 40 orang di teratak saya tu lah. Kalau saya kutip RM5 seorang, bulan depan cerah. Pakai tak main hentang. Bukan kata RM5 tu mereka kena bayar. Kalau di pekan tak ada isu, mereka ada duit sebenarnya kan. Tapi di kampung ni adalah kontak satu yang nak abang kata mereka ni duduk dalam keadaan yang dalam mood miskin lah kita kata. Dalam mood miskin lah yang kita cuba bantulah. Jadi saya kata semua free main mengaji, tak apa main mengaji lah. Kalau kita tak buat macam tu, tak lagi anak-anak kampung kita Quran pun tak reti pun tak reti semua, mati dia tahu ustaz tu tak ajak aku dulu, mampus kita. Jadi saya kata tak apa kita buat program, kita mengaji. Percuma main mengaji sebab apa di kampung lah. Abang apa kalau kita duit memang pakai tak ada lah. Itulah realiti dia. Nah abang kata soalan tadi ni ada lagi di kampung. Tapi kalau di pekan ni tak ada isu tuan-tuan. Nah, mainlah mengaji. Bayar duit banyak pun tak apa mengaji Quran ni. Sungguh. Buat free atau mengaji. Sebab apa? Quran ni memang dia boleh ambil dalam zaman Rasulullah tu boleh ambil upah kalau nak baca Quran. Sampai teratulah nak abang kata jangan petikai. Kalau bayar nanti satu ketika ni, Tok Guru kata nanti akan tiba waktu dia sampai nak ajak bismillah pun kita kena sanggup bayar RM100. Sebab ustaz tempat nak mengaji ni kurang, kita kena main mengaji gitulah. Bukan apa nak abang kata mengaji ni kena mengaji lah. Saya mengajak budak-budak, alik bata gitu ya kan. Tapi kalau macam kita ni, orang tua nak mengaji, dia lain dah. Dia nak mengaji betul-betul. Dia nak tengok tak mana kurang sebagainya lah kan. Dia mengaji sungguh. Jadi kita nak macam itulah realiti. Dan abang kata ada tempat yang masih memerlukan. Kawasan saya ni belakang rumah saya tu saya tembak dengan sepadan Thailand 10 km Hutan rimau. Di Memali tu, kampung saya Cawak Putih tu, belakang tu hutan rimau sampai sepadan Thailand. Lebih kurang 10 km daripada ustaz dulu ni kami kolak kebau kat ni Ada lorong dia. Orang kat tu zaman dulu ni. Zaman tu dulu memang kawasan, kata kawasan Ulu lah kan, zaman dulu 80-an dulu ni. Tapi nak abang kata macam itulah. Jadi kawasan tu tak sama macam di sini. Tapi sini memang tak ada masalah dah. Tak ada isu sangatlah di sudut nak zakat sebagainya. Baik. Jadi saya tengok habis dah kita masuk video kono. Ada soalan lagi last. Ya. Boleh. Ada macam ni, ada yang mahat-mahat yang terima zakat amil. Dan amil tu maksud dia amil jabatan lembaga zakat negeri Kedah dia buat macam ni. Kalau bagi zakat kat tempat-tempat mahat yang jadi wakil depa, dia akan dapat apa nama ustaz, dia panggil komisen lah. Komisen kan? Macam itulah dia akan dapat, kata dia kutip-kutip dapat banyak mana, kemudian dia dapatlah komisen banyak juga lah yang atas nama amil diberi kepada mahat ataupun tempat tahfiz tu. Gitulah. Tapi tu dapat bagi kat lembaga zakat. Tapi kalau kita bagi kat sekolah tu, kat fisabilillah yang bergerak situ pun, kita boleh bagi. Tapi kita nak sebut sinilah, ada isu, kita tak boleh bagi pada organisasi besar lah kan. Tapi saya ingat ada ini khilaf lah. Tapi kalau kita bagi kepada macam dengan kita kata nak bagi, tapi isu ni saya ingat
perbezaan pendapat sajalah. Sebab itulah kalau kita nak bagi kat tok guru, nak bagi kat ustaz boleh, nak bagi kat sekolah boleh, nak isu ni sekolah lah, kita tak atas nama sekolah tu kan, atas nama kita bagi kat tok guru ataupun bagi ustaz atau bagi pada anak murid atau anak yatim atau yang mengaji situ anak-anak murid boleh bagi secara direct. Jadi boleh bagi sebenarnya, ada hujah-hujah majlis syura. Ulama ni pun kata boleh bagi, sebab atas nama organisasi ada juga hujah dia lah. Baik, jadi maknanya kita tadi, soalan macam mana tadi? Ya. Boleh. Saya nak abang kupasan secara umum lah, tak secara detail, tapi boleh. Ada corak yang tadilah, yang betul tadi. Baik, jadi kalau habis, saya ingat kita masuk kepada fidyah. Fidyah ni tak banyak pun insya-Allah. Kita tengok definisi fidyah. Fidyah kita saya tulis rumi lah untuk memudahkan kita tengok pada nota ni. Jadi mungkin kalau silap pun Ustaz Hazi boleh tengoklah, rujuk balik Ustaz okey. Jadi dia punya ta'arif fidyah ialah, apa yang kata fidyah? Fidyah ialah sesuatu yang dibayar untuk menebus diri, baik dalam bentuk harta atau tindakan lain yang dilakukan kerana kekurangan dalam salah satu amal ibadah. Mudah kita faham, kita bayar fidyah. Fidyah. Jangan baca pedih pula, baca fidyah. Jadi fidyah ni adalah satu benda yang kita kena keluarkan kerana ada dalil. Dalil pensyariatan fidyah dalam ayat Quran kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang surah kita baca ni cukup kita dah jumpa dah bulan-bulan Ramadan. Yang bermaksud puasa ni diwajibkan kepada beberapa hari tertentu, maka siapa yang di antara kamu yang sakit dalam 30 hari, dalam 9 hari itu, siapa yang sakit atau dalam musafir, maka boleh ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak, ganti balik pada hari itu pada hari lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa membayar fidyah. Maknanya fidyah ni sebut dalam Quran, iaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka siapa yang sukarela memberi fidyah lebih daripada yang ditentukan itu, maka ia adalah satu kebaikan baginya, bagi lebih tak apa. Walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Kalau tak boleh puasa, boleh buka, tapi kena bayar fidyah. Tapi kalau yang tak terdaya puasa, dia bayar fidyah. Okey, dalam dalil yang kedua, al-hadis, Rasulullah sebut, bersabda daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, menyebut, man mata wa alaihi siyamu syahr Ramadan syahrin falyut'im anhu makana kulli yawmin miskina. Yang bermaksud siapa yang mati sedangkan dia mempunyai puasa Ramadan, maka hendaklah diberi makan seorang miskin itu setiap hari yang ditinggalkan. Kena beri satu kepada seorang miskin. Banyak mana tengok. Lagi kita tengok hukum dulu. Hukum adalah suatu bentuk ibadah yang gantian yang diberi pahala, dan kepada pelakunya hukumnya membayar fidyah adalah wajib. Bukan sunat, bukan harus, tapi wajib. Mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Okey, saya nak sebut dulu. Kalau semahyang dalam mazhab Syafi'i kita tak ada dalil kata kita bayar fidyah. Kita kena semahyang, kena qada, kena apa gitu ginilah. Kita boleh qada juga kepada mak ayah kita. Semahyang kita puasa begitulah, kita boleh qada. Tapi nak abang kata dalam bab semahyang tak ada fidyah semahyang. Cuma Tok Guru Pondok, saya rujuk Tok Guru Pondok kata kita buat, Tok Guru kata kita ambil pendapat mazhab lain, kita buat sebagai satu harapan, satu ikhtiar sebagai Allah Ta'ala terimalah kalau orang tu tertinggal semayang waktu dia muda dulu, bayar. Tapi tak ada. Tapi kalau puasa, ada. Nak habak perbezaan fidyah puasa dan semayang. Sebab kita nak kira yang kata semayang dan puasa ni ialah, yang kita sebut ni adalah berkaitan puasa. Jadi, kita nak kira. Jadi, hikmah sebagai bentuk, ni syariat hikmah, saya tak mau sebut secara detail jadi kita boleh habaklah kelebihan-kelebihan dia, rukhsah jalan keluar nak selesai masalah lah.
Okey, sebab yang dikenakan fidyah pertama kerana tua, sakit kronik, hamil, menyusukan anak, musafir dan tidak qada puasa yang ditinggalkan hak dulu dan melambat ganti qadanya, dan orang yang telah meninggalkan dunia yang tak tertinggal puasa lah. Hutang puasa bagi mereka, maksud dia orang meninggal dunia, hutang puasa mereka hendaklah disempurnakan dengan bayaran fidyah oleh waris-waris mengikut bilangan hari yang ditinggalkan sebelum pembahagian pusaka dibuat. Tu kata tu, bila meninggal seseorang tu kena bayar hutang dia dulu. Hutang dia dengan Allah, hutang dia dengan makhluk. Hutang dia dengan Allah ialah fidyah, puasa, apa gitu ginilah yang dia tak selesai. Hutang dengan makhluk, hutang dia lah hutang periuk belanga ke apa, duit apa semua, pawai ke semua, pergi bayar selesai dulu. Lepas tu, tengok pula wasiat dia. Tengok wasiat dia, dia suruh buat apa. Habis bagi wasiat, tunang wasiat, dia kata duit dia ni dalam simpanan 1,000 ni tolong bagi kat siapa-siapa, anak yatim ke apa semua, tolong bagi sebelum lepas dia mati ni, duit dalam bank tu tolong bagi. Jadi kita terima wasiat tu keluarga dia, maka kena tunaikan dulu wasiat. Habis tu barulah dia bahagikan segala hukum pusaka, harta pusaka secara faraid. Jangan seorang mati dia tak ish. Bila nak bagi lagi, kira dia nak kat 10 dah. Dia kena bagi dah kan. Dia kena bagi selesai dulu. Gitu baru boleh bagi. Baik, saya main satu soalan yang ditanya dalam irsyadul fatwa. Dia tanya, dia kata, saya terdengar siapa yang kita nak saya tidak menggantikan puasa Ramadan yang lalu sebelum tiba Ramadan yang tahun berikutnya, maka dia wajib mengeluarkan fidyah pada fakir miskin. Soalan saya, adakah sebab-sebab lain yang mewajibkan seorang itu membayar fidyah? Ni cara kena bayar fidyah lah. Kita sebut tadi dah, tapi saya sebut balik. Yang kata kena bayar fidyah, orang tua, pesakit yang tiada harapan sembuh, ibu mengandung menyusu bayi, orang meninggal dunia dan masih dalam keadaan hutang puasa yang belum diganti. Yang kata hutang puasa tadi ni, musafir, penyakit, pesakit, orang yang melambatkan ganti puasa. Jadi dalil yang kita baca tadi ni adalah dalil, kita tak mau baca lah kan, baca dah dalil. Kemudian kita tengok orang yang tua ni macam mana. Orang yang tua, selemah dan tiada harapan sembuh. Kedua-dua ni tidak diwajibkan berpuasa. Nak puasa pun tak larat dah. Oleh yang demikian, Allah memberikan keringanan kepada mereka untuk membayar fidyah sahaja bagi setiap hari puasa tinggalkan. Dia tak boleh puasa 30 hari. Buat puasa baru ni kan. Setiap hari bayar satu cupak, 30 cupak. Sebab dia tak boleh puasa. Dia nak ganti macam mana dah. Dia tak boleh puasa dah. Dia dah tak larat sangat dah. Umur 90 tak larat dah. Kan? Jadi tak larat sangat. Nak bangun pun tak larat dah. Maka dibayar fidyah kepadanya. Berdasarkan surah Al-Baqarah. Bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhu memberikan tafsiran komentar ayat ni. Bahawa ia tidaklah dimansuhkan. Sebenarnya ditujukan kepada lelaki dan perempuan yang sangat tua. Dan tidak berdaya untuk puasa. Maka hendaklah memberi makan miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Bagi pada orang miskin. Sehari cupak. Ataupun dengan kadar lah ni RM2. Ada kata RM1 lebih-lebih, RM1 7 kupang, RM1 8 kupang, RM9 kupang. Tengok kepada beras yang dijual lah. Begitu juga. Seterusnya disebut. Kedua ialah ibu yang mengandung dan menyusukan bayi. Orang yang mengandung dan ibu yang menyusukan anak bimbang akan kesihatan anaknya, maka ia harus berbuka dan wajib memberi makanan tersebut. Dia kena buka dan ganti balik, kena bayar fidyah. Pasal dia bimbang sekali dengan anak dia. Menurut mazhab Syafi'i, ibu yang mengandung menyusukan bayi dibenar berbuka sama ada bimbang kesihatan diri atau kesihatan bayinya. Jadi dibenarkan, cuma nak kena bayar tu. Sekiranya dia buka dan bimbang kepada dirinya, dia hanya perlu mengganti puasa. Dia bimbang, dia tak larat. Dia bimbang dia saja, maka dia ganti puasa. Tapi kalau dia bimbang kesihatan diri dia dan bayi dia, maka dia kena takut dan sebagainya. Jadi maka dia kena bayar puasa tu, ganti puasa dan bayar fidyah terhadap diri hari-hari yang ditinggalkan. Yang ketiga, orang yang meninggal dunia masih dalam keadaan berhutang puasa yang belum diganti. Dia ni kena bayar ganti. Mati Ramadan baru ni. Tiba-tiba tak bayar lagi. Dia kena bayar. Waris dia kena bayar. Nak ambil kira-kira banyak mana?
kekelit, maka kena bayar. Nah, baik, jadi tengok lagi. Jadi ada dalil dia nah, kita sebut tadi kena bayar. Jadi tengok ada dua situasi yang berkaitan yang sebut tadi. Sekiranya si mati meninggalkan harta pusaka, maka waris wajib menggantikan puasa bagi si mati sama ada dengan membayar fidyah atau berpuasa baginya. Boleh kita tolong puasa kat mak ayah kita boleh bayar fidyah mengikut hak dia tinggal. Sunat bagi para waris untuk menggantikan puasa tersebut bagi pihak si mati. Sunat digalakkan. Boleh kita ganti puasa sebab ada cerita dalam hadis Nabi. Kita nak mak kita tinggal puasa ke tak, kita kata tak perasan tapi kita kata puasa bila ganti 3 hari, 10 hari, contohnya lah kita boleh tolong ganti nah. Baik. Jadi kita tengok ni kita sebut secara umum lah. Kita sebut pula hadis orang yang kena nah. Kalau dia tak ada harta, harus sesiapa mengeluarkan sedekah tersebut bagi pihaknya. Harus. Dan dengan itu terlepaslah. Kalau tak ada juga, terlepaslah tanggungjawabnya. Tak ada siapa dah. Nah. Yang seterusnya musafir. Orang yang melambat ganti puasa. Tertinggal, dia kena juga ganti puasa. Namun sekiranya dia cuai, tidak menggantikan sehingga tiba